Allahumma. Baru ni kita minggu lepas baca tajuk babun fil masyiah wal iradah, dan hadis-hadis dia tu kita sudah baca dah baru ni. Sebelum dan baru ni juga anda sebut kita akan bincangkan tentang tajuk ni secara khusus. Sebelum kita bincang hal lain, tengok dalam kitab ni juga iaitu hasyiah nombor 5. Hasyiah nombor 5 agak panjang juga perbincangan dia tu. Hasyiah nombor 5 dalam kitab ni tidak nak kita baca semua, cumanya ambil sebahagian lah. Di antaranya mula-mula tu al-masyiah wal iradah. Al-masyiah indal akthar, mengikut kebanyakan ulama'nya, kal iradah, serupa dengan iradah, sama saja. Mana dia? Kemudian dia sebut beberapa baris bawah tu, wa iradatuhu ta'ala sifatun min sifati dhatihi. Iradat Allah SWT ni adalah salah satu sifat zatnya. Khilafan liman yaqul min al-mu'tazilah innaha makhluqatun min awsafi af'alihi. Berbeza dengan puak Mu'tazilah kerana mereka mengatakan iradat ini adalah makhluk, ini baharu, termasuk dalam sifat fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sebut pendapat Imam Syafi'i yang diambil daripada anak murid dia Ar-Rabi' bin Sulaiman, yang mana kesimpulannya masyiah dan iradat itu samalah. Gitulah. Kemudian dia sebut masyiah, perkataan masyiah ni tersebut di dalam Al-Quran lebih daripada 40 tempat selain daripada yang dikemukakan oleh Imam Bukhari di dalam bab ni lah. Lepas tu banyaklah dia sebut macam-macam lah. Lagilah tambahan daripada Imam Bukhari sebut. Baru ni kita sudah baca dah tu. Beberapa ayat lagi yang dia sebut di sini. Kemudian beberapa baris selepas pada tu, sebab kita tidak bermaksud nak baca semua, beberapa baris selepas tu dia kata wa qala Ibn Battal. Ibn Battal berkata, ini salah seorang pensyarah kepada kitab Sahih Bukhari ni. Dia kata gharadul Bukhari, maksud Imam Bukhari di sini dengan mengemukakan bab ini ialah untuk mengisbatkan masyiah dan iradah. Wa huma bima'nan wahid, sama iradat dan masyiah ni sama. Dan iradatnya adalah salah satu daripada sifat zatnya. Lepas tu seperti tadilah dia sebut Mu'tazilah kata gini-gini, yang ni iradat itu adalah baharu. Seperti tadilah.
Kemudian kita pergi lagi. Dia sebut beberapa baris selepas pada tu. Wa qala ba'dhum, sebahagian ulama mengatakan al-iradatu ala qismain. Iradat tu terbahagi kepada dua. Iradatu amrin wa tashri'in wa iradatu qada'in wa taqdirin. Iradat tu terbahagi kepada dua, iaitu iradat amar dan tashri', dan yang keduanya iradat qada' dan takdir. Yang pertama, iradat amar dan tashri' itu berkaitan dengan ta'at, bukan maksiat. Yang ni Allah SWT kalau suruh, kalau dia perintah, kalau dia nak dalam syariat dia ni berkenaan dengan ta'at saja, tidak termasuk maksiat tu, dia tidak nak tu. Bukan termasuk dalam iradat Tuhan. Sama ada berlaku ataupun tidak. Wathaniyah, dan yang kedua iaitu iradat qada dan iradat takdir di sini syamilatun li jami'il kainat, mencakupi semua kainat, muhitatun bi jami'il hadithat, dan merangkumi semua sekali, selain daripada Allah, perkara-perkara yang baharu ni, ta'atan wa ma'siyatan. Sama ada yang berkait dengan ta'at ataupun maksiat, dia meliputi belaka iradat yang dikatakan qada ataupun takdir itu. Wa ilal ula al-isyarah, kepada yang pertama, yakni iradat amar dan tashri', itu Allah mengisyaratkan dengan firman-Nya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu isyaratnya. Yang ni Imam Bukhari isyarat di dalam tajuk ni kan, baru ni kita sudah baca dah. Dia awak marilah ayat tu. Ayat tu di antara awak mari, di antara hak dia awak mari. Jadi ayat tu mengisyaratkan kepada iradat dan masyiah yang mana? Jawabnya iradat dan masyiah yang berkait dengan syariat ataupun agama. Wa ila tsaniyah al-isyarah, dan kepada yang kedua, yakni iradat qada ataupun takdir, ataupun iradat kauniyah, masyiah kauniyah. Itu dia. Dalam istilah yang lain dia sebut gitu. Ini ada isyarat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Ni sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala nak memberi hidayah kepadanya, dia membuka dadanya untuk Islam. Dan sesiapa yang Allah hendak menyesatkannya, dijadikannya dadanya itu sempit, maknanya terhadap Islam. Jadi iradah di sini, may yuridillah, yurid itu iradah di sini dia berkait dengan iradat qada dan takdir ataupun iradat kauniyah. Ada juga ulama yang membezakan di antara iradat dan redha. Iradat lain, redha lain. Mereka kata yuridu wuqu'al ma'siyah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki berlaku maksiat, wala yardaha, tetapi dia tidak redha terhadap maksiat itu. Kerana firman Allah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha, al-ayah. Dan la yarda li'ibadihi al-kufr. Dan begitulah seterusnya. Itu di antara pegangan mereka. Allah tidak redha kekufuran untuk hamba-hambanya. Begitulah lebih kurangnya apa yang tersebut di dalam Hasyiah Sahih Bukhari oleh Maulana Qasim Danutwi. Hak kita naknya mana? Hak kita nak ambil dalam banyak-banyak kita baca saat ni, hak tu
situ kita nak bagi, sebab ini adalah mewakili pendapat muhaddithin, ulama hadis, dalam memahami masalah ni lah, masalah sifat Tuhan ni, iaitu iradat dan masyiah ni dia berkait. Hak saat ni hak naknya, wa qala ba'dhum al iradatu ala qismain. Hak tu hak nak, iradat ni terbahagi kepada dua, masyiah terbahagi kepada dua juga. Dia sebutlah istilah situ. Masalah istilah tu ada beza-beza lah di antara seorang ulama hadis dengan seorang ulama hadis yang lain, tetapi maksud dia sama. Dalam istilah yang lain disebut iradah tasyri'iyah ataupun diniyah. Satu bangsa, satu jenis iradat tu, kalau dalam Quran ataupun dalam hadis disebutkan, maka maksudnya ialah iradat tasyri'iyah ataupun iradat diniyah. Begitu juga masyiah, masyiah diniyah dan tasyri'iyah. Satu lagi jenis iradat ni, iaitu iradat kauniyah. Hak dia sebut sini iradat qada dan takdir. Kita panggil juga iradat kauniyah. Iradat kauniyah. Dan perkara ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah di dalam fatwa dia sebut. Dan Rashid Ahmad Ganguhi syarah kepada Sahih Bukhari Lami'ud Darari, dia puji tu. Dia sebut bagus pembahagian Ibn Taymiyah itu, sangat bagus. Dan itulah yang menepati aliran ulama hadis dalam memahami hak ni, bab ni, dalam memahami perkara ni. Dia bagi kepada dua, diniyah dan kauniyah. Yang kita sebut tadi lah, dia bahagi kepada dua. Baiklah, sekarang kita nak tengok anak murid dia. Ibn Taymiyah tu lagu tu lah, memang dipuji oleh ulama-ulama pembahagian dia tu, bagus. Kita tengok anak murid dia di dalam kitab Shifa'ul Alil, iaitu Ibn Qayyim. Anak murid dia, apa dia sebut? Dia sebut di dalam kitab ni, juzuk yang kedua, pada muka surat 287. Dia sebut ada satu tajuk di dalam kitab Shifa'ul Alil fi masailil qada wal qadar wal hikmah wat ta'lil. Dia bagi kepada dua juga. Dia bahagikan kepada dua. Dia kata bab yang ke-29, tentang pembahagian qada, hukum, iradat, kitabah, amar, izin, ja'al, kalimat, ba'th, irsal, tahrim, insya' kepada kauni yang berkaitan dengan kejadian makhluknya, yang berkaitan dengan makhluknya, kejadiannya. Dan terbahagi pula kepada yang keduanya, iaitu dini, yang berkaitan dengan perintahnya, yang berkaitan dengan perintahnya ataupun syariatnya. Begitu. Hak kauni itu kata dia berkait dengan rububiyah dia dan khalq, dan hak dini itu berkait dengan ilahiyahnya dan syaraknya. Itu kata Ibnul Qayyim. Khalq dia adalah merupakan qada dan qadar dan fi'il Allah Subhanahu wa taala. Amar itu adalah syaraknya dan agama yang disyariatkannya. Lepas tu dia kata, kita tengok sini dulu, lepas tu kita bincang. Tengok sini dulu. Adapun maknanya dia nak cerita di sini, dalam Quran dia ada sebut qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, wa qadayna ala bani Israel dan sebagainya. Perkataan qada, yaqdi ko, perkataan masdar dia tu qada ko, hukum, yahkumu, perkataan yahkumu, hakama, hukum, iradah. Seperti ini Imam Bukhari sebut dua saja, masyiah dan iradah, sebab dia isyarat. Tetapi bukan hak tu saja, lain-lain lagi, banyak lagi. Iradat, kitabah, kataba ala nafsihi rahmah misalnya, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs,
dan sebagainya. Kutiba alaikumus siyam, katabat, amar, tu innama amruna li syai'in amruna, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha amarna amara. Izin, Tuhan izin. Hak perkataan izin lah. Ja'ala zulumati wan nur. Hak perkataan ja'ala. Kalimatu rabbi, dan sebagainya. Maaf, Allah SWT mengutuskan, kami mengutuskan macam-macam lah. Angin kau, melepaskan angin. Kami mengutuskan banyak perkara lagi yang disebutkan di dalam ayat seperti kita akan tengok. Begitu juga irsal, melepaskan. Tahrim, mengharamkan. Wa harramna alaihi al-maradhi'a, haramna, perkataan tahrim. Dan banyak lagi hak lain. Perkataan tahrim ni insya, inna ansha'nahunna insya'a, perkataan insya banyak juga. Dia ni kok mana-mana pun banyak-banyak ni dia bagi pada dua belaka. Ini cara muhaddithin. Dia bagi kepada dua belaka, iaitu kauni dan syar'i. Rekahnya ambil sosok ya. Apa ni istilah tu, ambil so ya, senang. Kauni dan syar'i. Habis. Dia kata hukum dini, perintah Tuhan yang bersifat dini, syar'i ni boleh diderhakai, boleh dilanggar oleh fujar dan fusak, dan memang pun perintah Tuhan suruh semaya. Tuhan nak manusia ni semaya kan? Tuhan suruh. Perintah Tuhan ni semaya. Tuhan wajibkan. Tuhan fardukan orang ni semaya. Tapi Tuhan nak tu. Masyiah Tuhan, iradat Tuhan nak orang ni semaya kan? Tapi ada ke juga orang tidak semaya? Ada kan? Ada banyaklah orang tidak semaya. Begitu juga puasa, begitu juga perintah Tuhan hak lain lah, hak berkait dengan din, agama, syariat ni. Boleh langgar ke tidak? Boleh. Memang ada orang langgar. Itu pasal apa? Pasal dia berkait dengan agama. Hak ni berkait dengan pilihan manusia. Manusia ada kemampuan untuk memilih. Tetapi kalau Allah SWT menaikkan matahari ke sebelah timur, tu kehendak Allah SWT berlaku dengan kehendak juga tu. Menaikkan matahari ke sebelah timur, jatuh ke sebelah barat, tidak pernah naik ke sebelah barat. Boleh kau orang langgar hak tu, derhaka hak tu, bantah hak tu? Tak boleh. Kecek saja boleh. Hak sebenar boleh? Tak boleh. Tak boleh. Allah SWT buat malam, buat siang, boleh ke nak tukar? Tak boleh. Allah SWT buat pokok dia, buah dia pun buah dia. Buat pokok rambutan, buah dia pun buah dia. Boleh nak ubah? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh langgar. Hak tu termasuk dalam iradat ataupun masyiah kauniyah. Hak berkait dengan kejadian Allah SWT. Hak tu tak boleh. Kita akan bincang lagi sejauh mana boleh, sejauh mana tak boleh. Tetapi hak biasanya, hak langgar-langgar ni, hak ada dosa, pahala ni, hak mana? Hak berkait dengan din, agama ni. Berkait dengan agama ni, syariat ni. Hak tu bang, letak semayat, langgar hak tu apa kata? Boleh langgar. Mana dari satu segi Tuhan nak, manusia tak sah boleh. Gitulah nampaknya. Tuhan nak manusia ni semayat, manusia tak semayat. Manusia nak tak sah semayat, boleh berlaku. Boleh berlaku. Tidak supaya Allah SWT nak anak kita sekali ni anak jantan, kita nak anak tina, tak boleh. Tidak lagu tu. Semayat tidak lagu tu. Apa? Pasal beza di antara saat ni lah iradat kauniyah dengan syari'iyah saat ni. Orang ramai tak faham. Dia duk kira hak tu tolak. Dia duk kira iradat Tuhan ni serupa satu bentuk saja. Padahal tidak lagu tu. Misalnya kita nak anak tina, Tuhan nak anak jantan, boleh? Hak kita tak boleh. Tapi Tuhan nak kita sembahyang, kita tak sembahyang, boleh? Boleh. Apa beza tu? Iradat, kehendak Tuhan. Sebabnya baru kita faham apabila kita tengok dari segi pembahagian saat ni. Kalau tidak, tak faham. Dua perkara ni tidak serupa ni. Ada kalanya dia kata, kita terjemah selalulah, tak payah baca dah. Ada kalanya dia yaqdi wa yaqdir.
Allah SWT mentakdirkan, menentukan begitu. Ma la ya'muru bihi wala syara'ahu. Sesuatu yang dia tidak suruh, dia buat. Dia menjadikan sesuatu yang dia tidak suruh dan dia tidak syariatkan. Ada kalanya begitu. Sebab kita nak faham ni gapo dia ni, tak nak lari daripada kitab Bukhari kita ni. Cuba perhati hak kita baca malam baru ni kan, babun fil masyiyah ataupun fil masyiah wal iradah wa qaulullah tu'til mulka dan seterusnya. Lepas pada tu akhir sekali yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nampak rekah lagu tu je Imam Bukhari buat. Oh, besar makna dia tu. Sebab Bukhari memang hebat dari segi tajuk dia. Situ dia sebut dah situ. Iradat dan masyiah Tuhan terbagi kepada dua. Sebab contoh satunya dia bagi iradat kauniyah, masyiah kauniyah, iaitu beberapa ayat sebelum pada tu. Dan hak hujung sekali yuridullahu bikumul yusra itu berkait dengan iradat syar'iyah ataupun diniyah. Dia bagi dah dua situ. Maknanya dia nak mengisyaratkan kepada ini sifat Tuhan ni dia terbagi kepada dua. Iradat dan masyiah, dan bukan hak tu saja. Banyak lagi hak lain-lain, perkataan-perkataan lain dia terbagi kepada dua. Kena faham gitu. Kalau tak faham gitu, celaka. Lagu mana hak Tuhan nak, Tuhan menjadikan tetapi dia tidak suruh dan dia tidak syariatkan? Lagu mana? Contoh, dia tak ada sebut sini. Ana buat contoh, nak suruh mudah faham. Tuhan buatkan babi, kejadian babi itu dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Tuhan lah. Tak ada berlaku tanpa kehendak Tuhan, di luar daripada kehendak Tuhan, kemahuan Tuhan. Tuhan nak jadi babi, tapi dia suruh kita makan. Adakah dia syariatkan kita makan? Tak ada. Bahkan dia larang ada. Ada hak dia nak, tetapi dari segi agama dia tidak nak. Dari segi din, dari segi syariat dia tidak nak. Kejadian dia tu dikehendaki Tuhan dari segi kauni dia, tapi dari segi syariat dia tidak nak. Allah SWT menjadikan orang curi, orang gitu gini, jahat gitu gini. Adakah tak ada kena-mengena dengan kehendak Tuhan? Tuhan nak, tapi Tuhan suruh. Tuhan mensyariatkan curi itu, zina dan sebagainya. Tak. Jadi apakah kita boleh kata orang yang buat tu dia di luar daripada kehendak Tuhan? Mana ada yang di luar daripada kehendak Tuhan? Mana kehendak orang lain mengatasi kehendak Tuhan? Kita boleh kata lagu tu? Tak boleh. Apa sebab? Nanti kita tengok dulu. Ada kalanya Tuhan mensyariatkan dan menyuruh apa yang dia tidak yaqdihi wa la yuqaddiru. Tuhan tidak takdirkan. Ada kalanya begitu. Dan dua perkara ni berhimpun pada ketaatan hamba dan iman mereka. Ketaatan hamba dan iman mereka berhimpun kedua-duanya. Yang ni hak kauni pun ada di situ. Apabila seorang hamba tu dia taat, dia semayang, kehendak Tuhan hak kauni pun lagu tu, hak syar'i pun lagu tu. Kalau hak kauni tu lagu mana? Kalau tak ada hak kauni tu, kita tak boleh turun. Tunduk bangun tu tak boleh. Dengan kehendak Tuhan lah kita boleh bergerak tu. Dengan kehendak Tuhan. Dan dia suruh, dia kenal tu, hak tu. Kedua-duanya ada di situ. Sebab tu orang kata dah agak payah sikit, kena perhati sikit. Dan kedua-dua perkara ni ada juga tak ada. Kauni pun tak ada, syar'i pun tak ada, iradat itu. Amma lam yaqa' 'anil ma'asi wal fisq wal kufr, iaitu hak maksiat ataupun kefasikan ataupun kekufuran yang tidak berlaku. Ni dia kecek ni cara halus tu, cara ahli ilmu kalam. Tetapi mengikut cara hadis, maksiat, kefasikan, kekufuran yang tidak berlaku, maknanya Tuhan tidak nak. Tuhan tidak nak benda tu berlaku. Kekufuran si A misalnya kita kata, Tuhan tidak nak berlaku daripada dia. Mana hak kau ni tak ada. Dan Tuhan suruh dari segi agama, Tuhan suruh ke jadi kamu? Tak juga. Itu makna tak ada kedua-dua je. Ada juga hak qada dini dan hukum syar'i berlaku.
pada apa yang dia syariatkan. Hak ni ada hak dini saja, iradat dini ataupun syar'i saja, tetapi iradat kauni tidak ada. Lagu mana? Orang yang disuruh tu dia tidak buat. Misalnya Tuhan suruh semaya, Tuhan suruh semaya, itu dari segi iradat dia lah, tu kehendak dia. Kehendak dia dari sudut agama, dari sudut syaraknya semaya. Tetapi orang tu setelah dia suruh dah dalam Quran, dalam hadis, melalui nabinya, dia suruh semaya, orang tu tidak buat. Maknanya iradat kauni tidak ada di situ. Kalau ada iradat kauninya, buat dah lah. Kehendak Tuhan, hak kauni, tidak ada di situ. Sebab itu tidak berlaku, dia tidak buat. Ada juga kata dia yang faridu al-hukmul kauni, hukum kauni, iradat kauniyah ada fima waqa'a minal ma'asi, tetapi iradat syar'iyah ataupun diniyah tak ada. Lagu mana? Hak maksiat, hak berlaku, hak orang buat. Maknanya iradat kauniyah ada di situ, tetapi iradat diniyah syar'iyah tidak ada. Tuhan tidak nak, Tuhan tidak suruh orang tak sembahyang, tapi berlaku dengan iradat apa? Iradat kauniyah. Itu dia kena perhati gitu. Baiklah, dia buat mari contoh. Bila dah faham dah tu, kata dia muqaddimah tu nak ayatlah. Di dalam kitab Allah ni ada dua macam ni. Kauni, qadari. Dia panggil seperti qadaina alaihil maut, kami telah memutuskan kematian kepadanya. Bila Tuhan nak mati seseorang tu kan, siapa masa dia mati-mati, kami putus. Perkataan qada tu dia nak ayat. Qada ni qada gam dia. Tuhan mematikan orang ni, qada ni keputusan dia ni keputusan syar'i ke keputusan kauni? Kauni jawabnya. Kauni. Sebab apa? Tuhan nak dia mati. Bila Tuhan nak dia mati, tak boleh nak sekat, tak boleh nak halal, tak boleh nak lawan, tidak sepas semaya. Dia suruh kita boleh buat lagu lain. Dia nak kita semaya, kita boleh tak semaya. Hak ni tak boleh. Bila dia nak mati, kita nak tak boleh mati. Tak boleh, tak berlaku. Iradat kauniyah dia, qada kauni dia tu, bila dia nak mati, maka orang tu akan mati. Dan katakanlah dia usaha biar tidak mati gitu, tak ada pahala, tak ada kena mengena dosa ni, berkenaan dengan kauni, tak ada kena mengena dosa pahala tu, syurga neraka, tak ada kena mengena dengan hak ni. Hak ada kena mengena syurga neraka dosa pahala ni hak syar'i ataupun dini. Hak ni dak. Orang ni mati hari ni, mati esok, tak ada kena mengena. Boleh pahala lebih kau mati hari ni, esok kalau mati esok kurang, tak ada kena mengena waktu tu. Wa qudiya bainahum bil haqq, hak tu pun qada kauni. Wa syar'i dini, perkataan qada itu juga digunakan sebagai syar'i dini. Contohnya dia mari, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan, Tuhanmu memutuskan supaya kamu tidak menyembah kecuali Dia. Tuhan putus. Perkataan qada juga nak ayat ni. Dia nak ayat sini, perkataan ni ada gini, ada dengan makna ni, ada dengan makna ni. Tu Tuhanmu memutuskan supaya kamu tidak menyembah kecuali Dia. Kan? Tuhan nak lagu tu lah. Apa Tuhan nak? Masyiah Tuhan, kehendak Tuhan, keputusan Tuhan, lagu tu lah. Tapi keputusan ni keputusan apa? Kauni ke syar'i? Jawabnya syar'i. Kalau kauni, orang tak boleh lari daripada hak tu, mesti jadi semua Tuhan berlaku. Ni dak. Ada hak semua Tuhan, ada semua berhala, ada macam-macam lagi. Menunjukkan ini kauni. Qada di sini qada kauni, bukan qada. Ini qada syar'i, bukan qada kauni. Qada dini ni. Ai amara wa syara'a. Maksudnya Allah memerintahkan dan Dia mensyariatkan, beginilah ajarannya. Ajaran agama dia naknya lagu ni lah. Jangan sembah selain daripada Dia. Tapi orang boleh langgar kan? Boleh. Walaupun dia sudah putuskan gitu, walaupun dia sudah nak gitu, bapa boleh langgar. Sebab ini adalah qada syar'i, dini, bukan kauni. Itu. Dia kata walau kana qada'an kauniyan lama ubida ghairullah. Kalau ini bukan merupakan qada, kalau ini qada kauni, tentu Tuhan tidak disembah. Selain daripada Allah tu tak ada orang sembah. Sembah Dia saja, tak boleh lari dah.
Sebab pokok dia tu kat buah dia tak akan tubik dah, buah akan naik. Sebab apa? Muka syariat agama tak ada kena mengena dengan pokok dia tu. Kalau ada kena mengenanya, kejadian dia. Tuhan buat kejadian dia tu lagu tu. Tak boleh lari dah. Lagu tu. Itu kauni. Dia kena faham situ dulu. Barulah kita faham hak kemudian. Hukum lagu tu juga. Kalau perkataan hukum dalam Quran, hakama, yahkumu, ada kauni, ada syar'i, dini. Misalnya, qala rabbihkum bil haqq. Dia kata, Tuhan, hukumlah dengan sebenar. Hukumlah dengan sebenar. Yakni engkau putuskanlah dengan sesuatu yang menolong, membela hamba-hambamu, dan engkau hinakan musuh-musuhmu. Itu makna uhkum bil haqq. Jadi hak lagu ni minta dengan Tuhan buat ni tak ada kena mengena dengan syar'i, tetapi berkait dengan kauni. Hak dini lagu mana? Zalikum hukumullah yahkumu bainakum. Itulah hukum Allah, dia memutuskan di antara kamu. Kamu kena pakai lagu ni. Itulah hukum Allah. Innallaha yahkumu ma yurid. Allah SWT menghukum apa yang dia mahu. Dia boleh hukum apa yang dia mahu. Zaman dulu hukum lagu ni, umat dulu, umat kemudian hukum lagu ni. Dia mansuh hak dulu. Dia boleh mansuh, boleh dimansuh hukum tu. Jadi hukum tu hukum apa? Hukum syar'i, dini. Hak tu hak boleh mansuhnya. Hak tu hak berubahnya. Ada juga kadang-kadang perkataan hukum ni boleh diguna, dipakai dengan kedua-dua makna, kauni dan syar'i. Ada juga. Halus cara dia tu. Seperti firman Allah, wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak menyekutukan sesiapa pun dalam keputusannya, dalam hukumnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mensyirikkan, tidak mengadakan kongsi siapa pun untuk membuat hukum dia. Tak ada. Hak sebenarnya dalam kenyataan ada ke tidak? Dalam kaun ini tak ada. Memanglah Allah Subhanahu wa taala kata dia tak ada. Dia sorang yang buat. Hukum alam semesta ni kau hukum agama ni kau tak ada. Dia tidak kongsi dengan orang lain, dia sorang. Lepas tu hukum agama dia kongsi, tak ada juga. Jadi makna hak dini dan kauni kedua-dua sekali masuk. Perkataan hukum di sini merangkumi kedua-dua sekali. Iaitu kauni dan syar'i. Lepas tu baru siapa? Sini. Iradat juga terbagi kepada dua, kata dia. Sebab Imam Bukhari bagi itulah. Iradat juga terbagi kepada dua. Kauniyah seperti firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Dia boleh buat apa saja yang dia mahu, dan banyak dia melakukan apa yang dia mahu. Itu maknanya. Hak dia mahu tu kan dia. Dalam kejadian macam-macam dia buat. Oh ni lagu ni, lagu ni, lagu ni. Kan kita tengok kan dengan mata kepala kita sendiri kejadian Tuhan tu, dengan kehendak siapa. Macam-macam dengan kepelbagaian kejadian dia lah tu dalam alam semesta ni. Dan firman-Nya, wa idza aradna an nuhlika qaryatan, apabila kami menghendaki membinasakan sesuatu negeri itu, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang mewah di kalangan mereka, fafasaqu fiha, lalu mereka pun jadi fasik, fahaqqa 'alaiha alqaul, maka jadi pastilah keputusan Tuhan itu berlaku, dan kami binasakan mereka sebinasa-binasanya. Wa dammarnaha tadmira. Begitulah. Jadi hak naknya di sini, aradna tu kami kehendaki, kami nak. Kami nak lagu mana? Kami nak dari segi kemudian. Iradah ni iradah kauniyah ke diniyah? Jawabnya kauniyah. Begitulah sunnatullah, ketetapan dia. Negeri ni kalau nak hancur lagu mana, orang lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sunnatullah, ketetapan dia. Lagu tu. Ketetapan dia lagu tu. Kalau kita nak makan, nak jual, nak kaya, nak gapo apa dengan buah durian, kita kena tanam pokok durian, tak boleh tanam pokok lain. Itu ketetapan dia tu. Di alam semesta dia buat sunnatullah dah gitu. Memang gitu. Kalau kita tak buat, kita tak boleh makan. Kalau kita buat tu boleh. Kita nak hasil getah, kita tanam pokok getah. Kalau tanam pokok lain, mana nak boleh hasil getah?
Gitu. Hak tu ketetapan dia tu, sunnatullah tu. Begitu juga dia, maknanya dia berkait dengan sebab musabab yang Allah SWT buat. Illat dan maklul hak dia buat. Memang lagu tu. Ketetapan dia tu lagu tu. Hak ni orang panggil kauniyah. In kana Allah yuridu an yughwiyakum, sesungguhnya Allah mahu menyesatkan kamu. Mahu menyesatkan kamu. Mahu menyesatkan kamu tu, mahu tu, hendak tu, kehendak dan mahu tu, kehendak apa? Jawabnya kauniyah, bukan syar'iyah dan diniyah. Kalau Tuhan nak menyesatkan dengan agama ni, dia ayatlah dalam kitab Quran tu gitu, yang menyesatkan orang. Dia ajar hak tu, buat lagu ni, biar jadi sesat, supaya syaitan ajar. Adakah lagu tu? Tak ada. Dalam agama dia tak ajar lagu tu. Dalam syariat dia tak ajar biar jadi orang jadi sesat, biar dapat petunjuk. Ada ajar hak sesat ni tak ada. Dia tidak nak di dalam agama dia ni berlaku gitu. Tetapi dalam kaum dia ada. Dan firman-Nya, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard. Dah banyak lagi lah ayat-ayat yang seumpama ini. Baiklah, hak iradah, hak berkait dengan diniyah pula, iaitu seperti firman Allah Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Hak Imam Bukhari buat bagi. Tengok, serupa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala mahukan kesenangan untuk kamu. Dia tidak mahu, dia tidak hendak kesukaran untuk kamu. Dan wallahu yuridu an yatuba alaikum, Allah hendak mengampunkan kamu. Allah hendak mengampunkan kamu, menerima taubat kamu. Allah nak terima taubat kamu. Hak ni ke dia? Kauni ke syar'i? Jawabnya syar'i. Dini hak ni. Kalaulah iradat di sini maksudnya hak kauni, nescaya kita semua tak ada susah. Moga Tuhan nak mudahkan belaka. Memang ramai hak susahnya. Nak mengaji susah, nak cari PT susah, nak berjalan lagi sana sini susah, banyak kawan kan susah. Dah kata Allah SWT nak mudah kepada kamu, dia tidak nak susah, apa yang berlaku susah juga. Menunjukkan hak maksud mudah di sini, mudah dalam agama, bukan mudah dalam kejadian ni. Bukan mudah dalam sunnatullah tu, dah. Hak tu ada susah, ada senang, ada lah. Kalau maksud Tuhan nak mudah di sini, maksudnya nak tu dari segi kauniyah, nescaya tidak adalah hak susah kepada kita semua manusia ni, atau sekurang-kurangnya orang Islam. Kalau maksud kamu tu orang Islam tak ada hak susah di dalam dunia. Tapi tidak gitu kan kita tengok, ada juga hak susah. Menunjukkan iradah di sini dengan makna lain. Iradah di sini ialah diniyah, bukan kauniyah. Hak ni kena faham. Ramai orang kita tak faham. Kalau mengaji cara Asy'ariyah tak faham hak ni, tak faham, buntu. Mengaji cara ahli hadis baru faham. Ni puak-puak ulama hadis belaka ni. Cara lagu ni ulama hadis belaka. Tak apalah. Wala waqa'atit taubah min jami'il mukallafin wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terima taubat kamu. Bila Allah SWT nak, kalau hak kau ni mesti tak boleh elak dah, mesti akan berlaku. Ni tidak semua orang bertaubat ke? Tidak bertaubat kan? Jadi apa makna nak? Tuhan kenal lah. Tuhan nak dari segi agama dia, ajaran agama dalam agama dia, iaitu dia nak sangat orang bertaubat. Sebab apa? Dia tu bersifat dengan tawab. Tuhan nak dari segi agama. Tapi dari segi kaum, kejadiannya tidak. Kita tengok kan, bukan semua orang bertaubat. Kalau Tuhan nak dari segi kaum, mesti semua berlaku. Cuba perhati cara dia tu, molek pembahagian dia tu. Wa bihadha tafsil, kata dia, yazulu al-ishtibah fi mas'alatil amri wal iradati hal huma mutalaziman am la. Dengan penjelasan ini hilanglah kekeliruan tentang masalah amar, iradat Tuhan ni. Adakah mesti sekali kena ada? Kau tidak. Buat Qadariyah kata, dia pun marilah pendapat hak ni, hak tak betul lah. Apabila Tuhan perintah, makna mesti dia nak lah tu. Apabila Tuhan nak, mesti berlaku lah tu, dia kata. Itu semua yang tidak betul, tidak menepati kenyataan. Kita tak usah kira lah hak tu. Apa-apa tu kita kira hak betul. Hak betul je, kata dia, perintah tu yastalzimul iradat ad-diniyah,
wala yastalzimul iradatal kauniyah. Ada kalanya makna perintah tu dia berkait dengan din, bukan berkait dengan kaun. Allah SWT tidak akan suruh kecuali hak dia nak dari segi syarak dan dari segi agamanya. Hak tu dia suruh orang buat. Hak tu baru dia suruh. Hak maksiat hak apa tu, dia tak akan suruh hak tu. Walaupun berlaku, dia tak akan suruh. Kalau suruh pun ada perkataan apa suruh dengan makna kauni, bukan dengan makna syar'i, bukan dengan makna dini. Tak apalah tu. Faslun kata dia. Banyak lagi dia perincian di sini, kita rasanya kalau nak itu berlaku tak ada lah. Lepas pada tu kitabah pula. Perkataan katabah, yaktubu, dia ada terbagi seperti tadi juga. Kauniyah seperti firman Allah, kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Dan firman Allah, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Dan firman-Nya, kutiba alaihi annahu man tawalla, dan seterusnya lah. Apa ni? Allah SWT memastikan, Allah SWT memutuskan bahawa pasti aku dan rasul-rasulku akan benar. Dan kami telah memutuskan, menentukan di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Hak ni semua dia kata termasuk dalam kauniyah. Lepas tu hak syar'iyah, amriyah pula lagu mana? Kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam. Hak asalnya seperti tadi jugalah, ayat mana-mana pun seperti tadi lah. Kalau kata hak kauniyah tu tak boleh nak elak, tak boleh nak lari, tak boleh nak langgar, lagu tu lah. Hak Tuhan nak lagu tu lah jadinya. Tetapi hak syar'iyah ni diwajibkan, ditentukan kepada kamu puasa. Semua orang puasa. Padahal Tuhan sudah setudah. Jadi makna ada juga boleh berlaku hak Tuhan tentu tak jadi. Hak boleh tak jadi ni dalam bab agama, ya. Dalam bab dini, syar'i, bukan dalam bab kauni. Puasa, kalau semula jadi manusia, dia tak faham puasa. Dia tak faham puasa kalau lek dia. Puasa ni dengan perintah Allah SWT, rakyat kita barulah kita tahu puasa di gam. Kalau tidak ada, tidak semua makan tu tak ajar pun bila lapar dia nak makan. Hak tu kauni, lagu tu lah hak kauni. Hak kejadian Tuhan tu lagu tu. Tapi puasa ni tidak lagu tu. Kalau tak ayat tak tahu. Kalau tak ayat tak tahu. Lepas tu kalau ayat, ada orang yang tu, ada orang tak tahu pun boleh juga. Boleh juga, berlaku juga maknanya. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu ibu-ibu kamu. Ini haram dari segi mana? Kalau nak kira ada juga orang pok-pok majusi tu dengan adik-beradik dengan mak pun boleh berlaku. Tetapi diharam dari segi mana? Dihalal. Haram tu maknanya dihalal lah. Kamu tak boleh buat. Tuhan kata tak boleh buat, tiba-tiba ada berlaku. Itu cara kita nak kenal. Hak ni dia termasuk di dalam tahrim di sini, tahrim syar'i, dini, bukan kauni. Kalau tahrim kauni tak akan berlaku, tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat. Kitab Allah alaikum, dan begitu juga wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs. Kami telah putuskan kepada mereka di dalamnya, dalam kitab Taurat itu, nyawa kena balas nyawa. Itu berkait dengan hukum agama tu. Ada juga berlaku orang bunuh orang, lepas tu dia tidak kena bunuh balas, lepas gitu. Maknanya hak syar'i ini boleh lepas. Tapi kalau hak kauni tak boleh lepas. Kalau keputusan itu keputusan kauni tak boleh, iradat itu iradat kauniyah tak boleh lepas, tak boleh lari. Tapi kalau iradat itu syar'iyah ataupun diniyah boleh berlaku. Apabila dia lari, dia tidak puasa misalnya, dosa, masuk neraka misalnya. Apabila dia bunuh orang, mungkin dia lepas, dia tidak dihukum balas, dosa, masuk neraka. Lagu tu
Jadi hukum-hukum dia berkait dengan iradat, amar, masyiah, diniyah, syar'iyah, bukan berkait dengan hak kauniyah tu dah. Tak apalah. Jadi kata dia, hak mula-mula tadi, contoh hak mula-mula tu kitabah dengan makna qadar, ketentuan Tuhan, ataupun orang panggil sunnatullah. Yang kedua tu kitabah dengan makna amar, perintah. Yang ni dalam agama dia suruh. Wal amrul kauni, amar kauni ada juga, amar syar'i ada juga. Kalau perkataan amar, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amruhu, perintah Tuhan. Amruhu tu amar gapo. Maknanya kalau mengikut Ibnul Qayyim ni, perkataan-perkataan ni kalau kita jumpa dalam Quran kena ingat semua dua perkara. Kalau amar gapo dia, iradat gapo, kena faham molek, baru tidak jadi celaka. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Wa kana amruhu maf'ulan, dan seterusnya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiya, amarna ada juga amar tadi. Jadi ini amru taqdirin kauni, la amrun dini syar'i. Ini bukan kait dengan agama ni. Perintah Allah pasti akan berlaku. Perintah Allah hak mana? Hak kauni. Kalau Tuhan nak buat kiamat, tak ada siapa dia boleh sekat. Kalau Tuhan nak buat jadi gempa bumi, tak ada siapa dia boleh sekat. Hak kauni. Hak tu. Bukan dini syar'i. Sebab apa? Tuhan tidak suruh perkara yang fahsyat. Tuhan tidak suruh perkara fahsyat. Misalnya kita kata tadi, apabila kami nak membinasakan satu negeri itu, kami akan perintahkan orang-orang mewahnya melakukan fasik. Jadi adakah Tuhan suruh melakukan fasik? Jadi amar di situ jelaslah amar, bukan dengan makna amar syar'i dini. Sebab apa? Kalau dalam agama, innallaha la ya'muru bil fahsya, Tuhan tidak suruh buat benda keji, buat benda salah, buat benda maksiat. Ni dia kata dia suruh ni. Amar namutrafihan, jelaslah amar di sini bukan dengan makna amar dini syar'i. Sebab kalau dalam dini, tengok Quran lah, adakah dia suruh? Dia kata dah, la ya'muru bil fahsya. Baru apa? Tak apalah. Lepas tu dia mari. Ada juga orang kata ni amar di sini amar dini, amar namutrafihan di sini. Lepas tu dia jawab pula, tak betul kalau kata amar dini. Sebab apa? Dia kena jadi banyak kali, kena takdir banyak kali. Itu tidak boleh. Dia marilah alasan-alasan dia ni yang mana kita tidak nak baca semualah. Hak dini pula, amar dini pula lagu mana? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil. Dia buat baik. Tuhan suruh. Suruh ni amar gap dia. Kau ni ke syar'i? Jawabnya syar'i. Sebabnya ada juga orang tidak adil. Boleh juga. Walaupun Tuhan suruh orang adil. Kalau suruh kau ni tak boleh langgar, hak tu tak boleh lari. Suruh kau ni tu kan supaya lapar lah. Hak tu lah perintah Tuhan. Kehendak Tuhan lah, bila kita lapar ni kita nak makan. Boleh orang mengelak daripada tak boleh. Ni Tuhan nak berlaku adil. Pas semua orang adil. Tak. Hak nak ni dari segi agama, ajaran agama dia untuk panduan manusia dalam dunia ni. Hak dia naknya buat baik. Ada juga orang tidak buat baik, buat jahat ada. Innallaha ya'murukum tu'addul amanati ila ahliha. Allah SWT memerintah kamu supaya kamu tunaikan amanah. Tunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak tu. Ya, semua amanah ni ditunaikan kah? Tak. Mana ada boleh langgar. Boleh turut, boleh tak turut. Jadi Tuhan perintah. Kalau kita kata perintah Tuhan mesti berlaku, mesti tak boleh langgar lah, mesti. Jadi setiap orang tu menjalankan amanah dengan baik belaka. Sedangkan tidak gitu. Bermakna hak ni amar dini syar'i. Izin kauni. Izin, perkataan izin dalam Quran dua juga, kauni dan syar'i. Hak kauni misalnya lagu mana? Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak dapat memudaratkan sesiapa pun melainkan dengan izin Allah.
Dengan izin. Izin itu izin kauni ke syar'i? Dini. Jawabnya kauni. Kalau hak syar'i, dini itu tidak ajar. Nak izin orang nak buat jahat kau orang. Ada Tuhan izin. Ketika Tuhan izin nak buat jahat kau orang, nak memudaratkan orang, nak sihir orang dan sebagainya. Tak ada. Saya tak suruh lagu tu. Tuhan tak izin. Kalau dari segi agama. Tapi berlaku juga tu. Itu dari segi kauni. Sistem alam hak Tuhan buat ni, sunnatullah hak dia buat ni, memang lagu tu berlaku. Kalau berlaku pun dengan izin dia, dengan kebenaran dia. Apa dia benarkan begitu? Kalau dia benar pun tak ada kena-mengena dengan kita, dosa pahala kita tak ada. Surga neraka kita tak boleh baiki hak tu pun tak ada apa kita. Hak dininya lagu mana? Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idznillah. Bi idznillah. Idznillah tu. Hak tu syar'i tu. Hak kamu potong pokok kurma, kamu tebang ke apa tu, ataupun kamu biarkan tidak ditebang tu, masa Nabi perang dengan orang Yahudi tu, itu dengan izin Allah. Izin apa? Izin syar'i. Mana boleh dari segi agamanya. Kalau nak kira tak boleh, kita nak tebang tak tu kalau pokok yang berbuah, yang ada hasil, boleh orang ambil manfaatnya. Hak orang tak boleh. Tapi sini boleh. Moga dalam perang. Makna dari segi agama membenarkan boleh. Dan banyak lagi lah ni. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halala qul Allahu adhina lakum. Adhina lakum. Hak ni adhina tu, izin tu gapo dia? Kauni ka syar'i. Tu. Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. Ya'zan ma lam ya'zam bihi Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak izin. Tidak izin tu tidak izin dari segi mana? Ni dalam bentuk mudhari' pula. Tak apalah tu. Kesimpulannya sebab tak adilah. Lepas tu dia kata ja'al. Perkataan ja'al ada kauni ada syar'i. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahum muqmahun, dan seterusnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan. Ja'alna tu. Ja'al tu apa makna? Wa yaj'alur rijsa 'ala alladhina la ya'qilun. Hak tu semua kauni berlaku. Hak syar'inya lagu mana? Perkataan ja'al. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Allah SWT tidak menjadikan bahirah, sa'ibah, wasilah, maknanya apa ni, bentuk-bentuk unta-unta yang tertentulah yang dibuat oleh puak-puak jahiliah tu. Tuhan tidak tentukan hak tu. Mereka sendiri buat. Bukan hak Tuhan ajar tu. Jadi Allah SWT tidak mensyariatkan semua tu. Tuhan tidak suruh. Tidak ada pun agama hak tu termasuk dalam agama. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas. Hak tu pun syar'i juga. Syar'i juga, bukan kauni. Lepas tu kalimat ada kauniyah, ada diniyah. Hak kauniyahnya kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu, dan seterusnya banyaklah. Wa tammat kalimatu rabbikal husna. Adapun hak dini, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalam Allah hak tu hak syar'i, dini, maksudnya Quran. Adalah hadis wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalimatillah di situ, kalimatillah tu kau dia syar'i, yakni Allah menghalalkan. Menghalalkan. Ada juga yang berhimpun kedua-duanya. Ada juga, dia bahas panjang di sini. Adapun ba'ats pula kauni. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Jadi ba'athna tu itu kauni. Fa ba'athallahu ghuraban yabhathu fil ard. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan, melepaskan gagak. Yabhathu fil ard, yang gali tanah. Nak tanah yang mati tu, jadi hak tu ba'ath itu kauni di sini. Hak dini lah mana? Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Tu ba'atha tu hak dini tu. Allah SWT mengutuskan nabi tu. Dini tu. Dan seterusnya. Irsal lagu tu juga ada kauni, ada dini. Arsalar riyah, Allah SWT melepaskan angin.
inna arsalna syayatina 'alal kafirin ta'uzum azza arsalna tu. Dia sebut sebuah perkataan mengutuskan rasul juga, nabi-nabi, arsalna juga. Ini arsalna syayatin. Jadi irsal tu apa makna? Kauni ke syar'i. Irsal di sini, irsal syaitan di sini, syayatin di sini, itu kauni, bukan syar'i. Kalau Tuhan irsal syaitan dalam bab syariat, dalam bab agama ni, makna dia buat benda tak molek. Begitulah. Dini lagu mana? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Arsala. Tahrim juga ada kauni. Wa harramna alaihi al maradi'a min qabl. Mana Allah SWT haramkan kepada Nabi Musa tu penyusu lain selain daripada ibu dia. Haramkan. Bila haram tak boleh. Tak boleh, tak jadi. Buat marilah penyusu mana pun tak jadi. Itu kepada dia. Kauni. Haram kauni. Tahrim kauni. Bukan syar'i. Bukan dari segi syarak tak boleh. Haram. Maknanya susu orang lain haram kepada Nabi Musa. Tak. Haram tu mana Tuhan halal. Tak jadi. Tak boleh. Fir'aun cari hak mana-mana pun tak boleh. Fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan. Muharramatun. Tuhan haramkan kepada mereka 40 tahun. Tak boleh pergi ke Mesir. 40 tahun duduk pada pasir. Jadi haramkan ini haram apa? Haram dari segi syarak. Kalau masuk dosa kok. Masuk ke Mesir tu dosa kok? Maknanya dah, tidak gitu. Haram ni haram kauni. Itu dia. Adalah maksud Tuhan, hikmat dia tu dia buat lagu tu. Tapi bukan kena mengena dengan syariat, dengan arti maknanya kalau masuk pergi dosa. Pokok Yahudi apa ni? Pokok Bani Israel tu kalau masuk pergi Mesir dosa. Muka melakukan benda haram. Dak, tidak gitu. Haram tu bukan maksud haram dalam agama, dalam syariat tu. Dak. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha. Supaya juga. Adapun tahrim dini, hurrimat alaikum ummahatukum. Haram kepada kamu ibu-ibu kamu. Hurrimat alaikumul maitatu. Haram kepada kamu bangkai. Tu agama tu. Ada juga orang makan bangkai. Kalau tak sebelah tu makan juga. Boleh kan? Kalau Tuhan haramkan dengan arti kauni, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh nak langgar. Ini boleh. Hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Supaya juga itu syar'i dan dini. Diharamkan kepada kamu berburu binatang darat selagi kamu dalam keadaan ihram. Haram haram syarak dari segi agama, ajaran Islam ni haram. Kamu orang langgar boleh. Ada pun orang langgar boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Itu tahrim, itu tahrim syar'i dini. Ita. Banyak benarlah dia orang mari ni. Imam Bukhari dia sebut dua tu je. Tapi dia bagi dah dua tu. Mana kita nampak daripada contoh dia bagi tu, dia nak ayat ada kauni, ada syar'i. Ada kauni, ada dini. Tapi dia tidak mari banyak. Hafiz Ibnul Qayyim buat mari banyak. Ita ada kauni, misalnya yu'ti mulkahu may yasha. Dia memberikan kerajaannya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kafir, Islam, jahat, zalim, apa dia bui? Mana dia nak bui? Bui itu bui lah ke mana? Kauni ke syar'i? Kalau syar'i tak boleh. Dia larang kan orang bui kepada orang zalim. Dia larang. Itu kalau syariat tu mana hak berkait dengan agama. Hak ni dia berkait dengan kejadian dia. Kejadian dia. Lepas tu banyak lagi lah ayat. Adapun ita' dini wa ma ataakumur rasulu fakhudhu. Apa-apa yang Rasul bawakan kepada kamu, beri kepada kamu tu, kamu ambillah. Jadi hak bawakan Rasul bawa tu kau dia. Bukan hak kauni. Hak syar'i lah. Hak dini tu. Begitu. Kemudian dia sebut hak nabi-nabi, rasul-rasul ni dia terlibat dalam perkara gapo? Hak kauni ke syar'i? Mereka terlibat dalam hak syar'i, dini. Bukan terlibat dalam kauni. Bukan terlibat dalam. Bukan rasul-rasul ni, nabi-nabi ni mari nak mengubah takdir Tuhan. Nak mengubah sunnatullah. Tak. Bukan kerja dia. Kerja dia nak mari nak ayat apa ketentuan Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa perintah Tuhan yang berkait dengan agama. Hak tu. Dan hak ada kelebihannya hak tu. Bukan hak ubah tu.
Baiklah, habis dia sebut situ. Dia sebut dalam kitab tu habis. Kita sudah tengok dari situ. Kita tengok sal lagi kitab. Hak ni hak ulama India pun, Maulana Shibli Nu'mani, dia faham benda yang sama, tapi dia ada beza sikit. Contoh dia tu lebih terang lagi daripada Ibnul Qayyim bagi tadi, lebih terang lagi. Di sini dia sebut dia sebut juga Ibnul Qayyim tu. Lepas tu dia kata kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran ni, sekali-kali kita tengok nampak manusia ni tak ada kehendak langsung. Kehendak manusia tu tak ada, bayar-bayar je macam gitu. Sebenarnya yang berkehendak Allah sahaja. Segala-galanya, baik buruk apa-apa pun Allah sahaja. Sekali kita tengok gitu. Sekali kita tengok dalam Quran ini, hak mana tak molek tu manusia yang nak, hak tu berlaku. Tuhan tidak nak lagu tu. Jelas dalam Quran sebut. Baiklah, kita akan tengok ni. Hak dia sebut. Hak dia sebut. Beberapa contoh ayat Quran. Kedua-dua macam hak ni nampak ada di dalam Quran. Jadi orang-orang yang keliru situlah keliru. Ada yang jadi Jabriyah, ada yang jadi Qadariyah, ada yang mari cara lain pula. Manusia ni tak ada ikhtiar, tak ada pilihan, tak ada guna, cuma ada kasb, usaha saja ada. Macam-macam lah pendapat tu bagi, tak apalah. Jadi ayat-ayat yang menyebutkan manusia ni tak ada pilihan, tak ada kehendak, semuanya kehendak Tuhan berlaku. Misalnya, laisa laka minal amri syai'un. Kamu tidak mempunyai pilihan apa-apa pilihan, sikit pun atas apa perkara. Qul kullum min indillah. Katakanlah segala-galanya daripada sisi Allah. Kau molek, kau tak molek, kau lagu mana. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Kamu tidak menghendaki kecuali hak Tuhan nak. Hak Tuhan nak. Hak semua ni hak kita nak, apa-apa nak baik nak buruk Tuhan nak. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan apa yang kamu buat, perbuatan kamu tu Allah juga yang menjadikan. Jadi tak kira lah perbuatan tu baik, buruk, kau berzina kau, semaya kau, gapo kau, Allah SWT yang menjadikan. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah. Kalau mereka ditimpa mendapat kebaikan, mereka kata ini dari sisi Allah. Kalau mereka ditimpa kesusahan, keburukan, mereka berkata ini dari sisimu. Katakanlah semuanya daripada Allah belaka. Ada juga ayat yang menunjukkan bahawa Allah menyesatkan manusia. Bukan manusia tu pilih kesesatan, Allah nak menyesatkan dia, sebab tu dia jadi sesat. Lepas tu kalau nak lawan Allah lagu mana? Tak boleh lah, lemah belaka dah lah kita. Jangan. Yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wa yudhillu Allahu adh-dhalimin kadzalika yudhillu Allah man huwa musrifun murtab. Dan banyak lagi ayat-ayat yang seumpama ini, mana Allah Subhanahu Wa Taala yang menyesatkan manusia jadi kafir, jadi sesat dia. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyesatkan dia, yang menjadikan dia tu kafir dan sebagainya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, tadilah kita sudah baca dah tadi. Dan Allah la yahdil qaumal kafirin wallahu la yahdil qaumal fasiqin wallahu la yahdil qaumal kafirin innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Banyak sekali ayat-ayat seumpama itu. Allah tidak nak beri petunjuk. Dan kalau Allah tidak nak dapat petunjuk lagu mana? Nampaklah tidak ada usaha kita. Manusia kalau dia nak, dah Tuhan tidak nak. Zahirnya nampak gitu kan? Ada ayat yang menunjukkan memang Allah SWT sudah cop. Orang kafir itu dia tidak akan dapat petunjuk ke mana. Nampak sekali bahawa manusia ini majbur. Tidak ada mukhtar, tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam keadaan terpaksa. Maknanya terikat begitu. Misalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah
waja'alna qulubahum qasiyah, kami jadikan hati mereka itu keras, kami tutup hati mereka, cop, wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un, kami copkan hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar. Demikianlah Allah, kadzalika yatba'u Allah ala qulubil kafirin, demikianlah Allah mengecop hati orang-orang kafir, fataba'allahu ala qulubihim fahum la yafqahun. Dan banyak lagi ayat-ayat yang seumpama ini. Dah kalau Allah SWT cop dia tu jadi kafir, lagu mana nak jadi Islam? Tak usah duduk ikhtiar lah dakwah buat ke dia. Mana nampak manusia ni tidak ada ikhtiar. Ada juga, itu satu pihak kita tengok. Jangan tengok itu saja, tengok pula ayat yang lain menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi. Hak tadi sambung lagi, tidak itu bagi lagi, sambung lagi. Lebih jelas kita nampak semua ni buatan Tuhan tidak enak. Berkait dengan iradat kan, masyiah. Tuhan tidak enak dia tu jadi Islam. Sebab tu dia tidak Islam. Kalau Tuhan nak, Tuhan boleh buat, tapi dia tidak buat lagu tu. Misalnya walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda. Kalau Tuhan nak, nescaya dia mengumpulkan mereka di atas petunjuk. Semua jadi Islam belaka. Boleh. Tuhan tak kuasa. Mula-mula boleh, lepas tu tak boleh. Jadi lagu tu. Itu pun sebab juga. Jadi kita kena faham. Hak ni juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Imam Ghazali pun sebut lagu tu juga. Sebut lagu tu juga. Kita tak boleh kata apa Tuhan tak beri anak kita kalau kita tak nikah. Tak boleh kata. Tu hak dunia. Kita tak boleh kata apa Tuhan tak masuk surga kita, masuk kita dalam neraka. Tak boleh kata lagu tu. Sedangkan amalan kita sepanjang hidup dalam dunia ni jahat. Tak boleh kata lagu tu. Ya ledah tu cara dia. Jadi begitulah. Jadi kita nak kata sini, bincang di sini, masyiah, iradah, gapo ni dia terbagi kepada dua tu lah. Terbagi kepada dua. Jadi hak berkait dengan agama ni, hak dosa pahala surga dengan aku dia berkait dengan agama. Kalau kita tak boleh ubah hak kauni dia tu, kehendak Tuhan, hak alam ni, misalnya kita kata dia nak naik matahari ke timur, kita tak boleh naik ke barat. Tak ada satu kita. Tak ada satu. Tak ada dosa, tak ada gapo. Supaya juga kita usaha dah untuk dapat anak, misalnya kita kahwin, lepas tu kita boleh anak lelaki ke anak perempuan, tak ada gapo tu. Tak ada. Dengan sebab tu kita masuk syurga ke, masuk neraka ke, semata-mata dengan sebab boleh anak perempuan atau anak lelaki. Tak ada kena-mengena tu. Jadi hak ada kena-mengenanya kepada dia dengan dosa pahala, dengan syurga, neraka, iaitu hak syar'i dan dini. Hak itulah yang kita kena faham. Seperti dia kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tak boleh beri petunjuk kepada sesiapa yang kamu kasihi, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kehendak Tuhan ni kehendak dia kauni. Itu dia kehendak kauni. Kehendak kauni ni tak boleh. Kalau orang tu memang kejadian dia tu Tuhan buat, mana lebih alah kau hak jahat tu. Siapa tak nampak hak baik. Ada orang jahat siapa peringkat tu. Ada orang hak kurang sikit. Ada orang sikit je jahat je. Macam-macam hak Tuhan buat ni. Jadi Tuhan saja yang boleh memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki. Kamu tak dapat. Walaupun dia katakan Tuhan menghendaki dia dapat petunjuk, tapi dia suruh Nabi dia dakwah. Sebab apa? Hak tu hak agama. Kita tidak tahu kehendak Tuhan hak kauni tu orang ni dalam ke mana. Kalau dia tu kafir awam, tidak semesti paksa dia kafir. Kita tak tahu lagi. Sebab manusia dia boleh berubah. Dia boleh pilih kan. Setelah dia jadi kafir, dia boleh pilih Islam. Sebab dia ada ikhtiar. Dia ada pilihan tu. Sebab Tuhan sudah buat manusia ni gini. Itulah ujian kepada kita orang Islam. Dia suruh dakwah, suruh menyampaikan Islam kepada dia. Dia marah mula-mula. Boleh jadi dia marah mula-mula. Pada tu dia tidak marah. Boleh jadi dia keras mula-mula. Lepas tu dia lembut. Itu hak manusia. Kejadian Tuhan. Jadi kita tidak tahu kehendak Tuhan atas dia tu lagu mana. Kita tak tahu. Tuhan saja yang tahu. Hak kita tahu je Tuhan suruh kita dakwah. Raya Islam dia kepada orang kafir. Lepas tu tak tahu suruh Tuhan. Itu dia. Dah kalau kita tidak dakwah, dosa atas dasar dia. Atas dasar Tuhan suruh dari segi agama ni. Hak ni, benda ni. Kalau tidak dakwah kepada orang kafir, dosa.
kalau tidak royak. Kalau tidak cegah maksiat, dosa. Sebab apa? Dia berkait dengan agama. Ni baru dosa. Sebab apa? Sebab ada dalam ikhtiar kita. Kita boleh. Kalau hak di luar daripada ikhtiar kita, tak kena kita tu, tak ada kena mengena. Kita tak boleh buat pun tak apa. Dengan sebab itu, kalau kita dakwah habis rem pun dia tak dapat, kita tak ada dosa dah. Tak ada dosa dah. Bahkan kita boleh pahala atas usaha kita tu. Itu dari segi din syar'i. Itu benda yang kena perhati. Adapun setengah-setengah orang tu dia faham bila Tuhan nak, memang Tuhan nak dia tu jadi kafir. Dia tak boleh ke mana-mana. Tak ada pilihan langsung dah. Bila-bila pun untuk jadi Islam. Tak kena dia kata dia tidak faham asal ni lah. Kalau qada kauni, manusia ni dia lagu tu lah. Manusia ni ada pilihan, boleh jadi dia jadi baik, boleh jadi dia jadi jahat. Dia boleh pilih. Oleh kerana dia ada pilihan tu lah, ya kita kena dakwah dia lah. Kalau dia tak ada pilihan, ada dakwah buat kepada dia. Jadi jangan nyaya pula Tuhan seksa dia. Dah bukan Tuhan pilih dia tu. Bila Tuhan pilih, manusia tak boleh dah. Tak ada boleh apa dah. Kalau kita faham gitu, buat apa Tuhan seksa dia dalam neraka? Nyaya lah. Takkan Tuhan kata dia tidak buat nyaya. Dia menafikan, dia buat nyaya. Dia tu adil semata-mata. Al-adil. Itu dia. Kalau kita faham seperti tadi, barulah faham. Hak kata masuk neraka, hak gitu gini ni, hak dalam ikhtiar dia, hak dia boleh pilih. Hak di luar daripada ikhtiar dia tak ada kena mengena hak tu. Masalah pilih agama jadi baik jadi buruk ni boleh pilih hak tu. Bukan supaya nak jadi kita nak lahir tahun ni sekian hari bulan di negeri ni anak kepada orang ni, bukan dalam ikhtiar kita hak tu. Kita tak anggap apa pun tak apa-apa hak tu. Tak ada kena mengena hak tu. Dan bukan nak ajak orang, kau nak dakwah orang untuk jadi biar dia lahir di Malaysia, kau jadi anak orang ni. Apa kena mengena? Tak ada kena mengena tu. Kita tak boleh di luar daripada kemampuan kita, di luar daripada ikhtiar kita. Hak disuruh kita dalam agama ni, hak ada ikhtiar. Jadi di mana Tuhan nyaya? Zalim? Tak ada. Sebab dia pilih sendiri. Hak tak ada pilihan, hak gila tak ada. Hak tu masuk syurga, hak tu. Hak nyaya, Tuhan tak kira tu. Dia semaya salah pun. Tuhan tak kira. Hak kira ni hak dalam cukup sedap. Ada ikhtiar. Kalau tak ada ikhtiar tak ada. Di mana tidak apa ni buat nyaya? Barulah menasabah kata Tuhan nak hukum. Sebab dia bebas. Kita pun sendiri boleh fikir ketika kita nak buat jahat tu, nak buat tak molek tu. Apa halangannya? Supaya juga seperti mana tak ada halangan nak buat baik, nak buat jahat pun tak ada halangan. Lagu itulah keadaan. Itulah yang dikatakan kehendak Tuhan tu atas kita ni lagu mana? Dia menjadikan kita ni mempunyai ikhtiar. Lepas tu ikhtiar tu lah. Atas dasar ikhtiar tu lah dia menghukumnya. Begitulah. Lebih kurangnya wallahu a'lam.